Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. 3 cerita panjang-panjang ceritanya. Jadi moga-moga cerita yang Abang sampaikan ni dapat memberi pengajaran dan juga hiburan untuk kita semua. Jadi sebelum Abang mulakan cerita, Abang nak beritahu dalam beberapa hari yang lepas, kawan Abang ada beli rumah. Lepas tu, sejak daripada dia buat renovation rumah baru tu, dia ada nampak penampakan-penampakan yang pelik, terutama budak kecil yang selalu melintas kat dalam rumah dia. Disebabkan tu dia jadi stres sangat dan tiba-tiba abang boleh pula terbuka mulut. Boleh tak aku buat rakaman video seram dekat rumah kau supaya nak rasa lebih feel-nya, terus pandang abang macam nak makan. Dia boleh cakap, jangan cuba-cuba buat benda-benda yang macam tu dekat rumah dah lah, rumah aku seram, dia kata. Jadi abang pun rasa bersalah sangat-sangat. Abang minta maaf. Jadi itu adalah selingannya lah. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan urusan kita dunia dan di akhirat. Dan kita doalah moga-moga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mendidik, menjaga kita daripada kecil sampailah abang dah ketua macam ni. Terima kasih sangat-sangat, insya-Allah. Moga-moga Allah berikan. Jadi tanpa membuang masa, jom kita teruskan. Mulakan dengan cerita yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang pertama ni disampaikan oleh seorang adik perempuan. Kalau abang tengok daripada susunan cerita, rasanya dia masih muda lagi. Lebih kurang awal 20-an. Tapi cerita ni berlaku pada waktu dia sekolah rendah dan juga waktu dia tadika macam itulah. Namanya Nira. Nira ceritakan dekat abang macam mana pengalaman dia. Kata-kata seorang budak bukan semua orang dewasa boleh terima. Cerita dia macam ni. Dia kata dia duduk dekat Seremban Negeri Sembilan dan dia ada kampung sebelah ayah dia dekat Melaka. Rumah kampung dia kata memang cantik, okey, semuanya okey. Rumahnya cantik, kawasannya bagus. Cuma dia kata tak tahulah kenapa perasaan dia daripada kecil, iaitu dia takut bila ada dekat rumah kampung nenek dengan atuk dia. Mungkin disebabkan bentuk rumah tu yang agak suram, dia kata. Dia kata kawasan ni kat Melaka. Cuma dia tak beritahu secara tepat dekat mana. Setiap kali dia balik kampung, itulah perasaan dia. Tapi mujur, setiap kali dia balik, mesti saudara mara lain balik. Dengan kata lain, rumah tu akan jadi ramai orang. Jadi perasaannya tidaklah terlalu takut sangat. Nak jadi cerita, satu hari, orang lain tak balik, dia je satu keluarga yang balik. Balik. Sebabnya ayah dia ada urusan. Ya, jadi dia kata kalau selalunya ayah dia ada urusan, dengan kata lain outstation, jadi dia orang semua akan balik ke kampung. Dia dengan mak dan adik-beradik dia akan duduk dekat kampung. Teman atuk dengan nenek. Itu memang selalu jadi kebiasaan lah. Nak jadi cerita ni, pada satu malam, dia kata waktu tu dia orang baru masih sampai dekat kampung. Baru sampai. Mujurlah pada waktu tu ada seorang pakcik dengan anak-anak dia, pakcik, makcik dan anak-anak dia masih lagi ada kat kampung. Jadi dia kata tak adalah takut sangat. Tapi yang menjadi masalahnya, pakcik dengan makcik dia tak tidur rumah malam tu. Malam tu juga dia orang akan balik. Jadi dengan kata lain, untuk yang tidur dekat rumah tu malam tu hanya Nira sekeluarga je. Dia, adik dia, mak ayah dia. Waktu tu dia masih lagi ada 2 beradik, belum bertambah lagi adik-beradik dia. Jadi dia kata malam tu keadaan cuaca agak berangin, rasa sejuk, dan dalam lebih kurang pukul 8 malam, tiba-tiba dia nampak abang sepupu dia keluar daripada rumah dan pergi ke kawasan depan rumah kampung. Disebabkan dia tengok abang sepupu dia duduk dekat depan rumah, dia pun terasalah nak pergi ke depan rumah juga. Nak tahu sebenarnya abang dia buat apa. Jadi lepas dia pergi, dia tanyalah dengan abang dia, "Bang, abang kenapa duduk kat sini?" Abang dia kata, "Malam ni berangin. Kampung kita ni banyak angin. Mungkin dekat dengan kawasan sawah." Abang rasalah kan. Jadi bila dia tengok abang dia pun duduk diam depan situ menikmati angin, Nira pun rasa seronok sebabnya angin yang datang bukan sepoi-sepoi angin, tapi angin tu sangat sejuk dan nyaman. Sedap je. Dia tengok abang sepupu dia kejam mata. Dia pun sama-sama kejam mata juga. Menikmati angin yang menempuh badan dia.
Tapi dalam kejam mata tu dia tak perasan, rupanya abang sepupu dia dah masuk dalam rumah. Jadi pada waktu tu dia kata, dia punyalah nikmati angin tu seronok sangat sambil-sambil dia bercakap. Dia ingat dia tengah bercakap dengan abang sepupu dia. Macam borak-borak lah kan. Sedapnya bang angin dia bang. Sedapnya gitulah kan. Tapi rupanya dia bercakap sorang-sorang. Bila dia buka mata, dia tengok abang sepupu dia dah tak ada dekat kawasan depan rumah tu. Mungkin abang sepupu dia dah masuk ke dalam rumah. Jadi dia tercetuk dekat depan rumah tu, tak ada rumah buat apa. Dia pun lantak lah, abang dia dah masuk. Lebih kurang pukul 8.30 lah macam tu. Tiba-tiba dia perasan dekat kawasan depan rumah nenek dia, dengan kata lain 10 langkah ke depan, ada seorang perempuan berbaju putih, berambut panjang. Pada waktu tu dia fikir, malam masih awal kan, lebih kurang pukul 8.30. Jadi dia fikir orang ke bukan, nampak macam orang, tak nampak macam hantu. Pada waktu tu dia masih lagi sekolah rendah. Jadi dia pun ambil keputusan lebih baik dia masuk ke dalam. Takut-takut kalau benda tu boleh mencederakan dia. Jadi dia pun berjalan perlahan-lahan masuk ke dalam rumah, sambil tu dia pandang ke belakang. Bila dia pandang ke belakang, baru dia sedar benda tu bukan manusia. Benda tu adalah makcik Rockers. Sebabnya keadaan baju dan rambut dia memang tak seperti manusia. Bila dia masuk dalam, dia punya menjerit. Sebab dia kata waktu tu dia tak boleh kawal perasaan terkejut dengan takut. Sampaikan mak ayah dia datang tanya, kenapa? Nira kenapa ni? Jadi dia beritahu dia nampak hantu. Budak kecil bila cakap macam tu, orang dewasa gelak kan lah. Ya itulah, lain kali duduk lagi kat depan rumah seorang-seorang, orang lain duduk dekat dalam rumah. Pada waktu tu dia tak faham kenapa apa yang dia cakap orang jadikan lawak. Terutama makcik dia, iaitu emak kepada abang sepupu dia tadi, tanya macam ni, rambut dia cantik tak Nira? Waktu tu dia tak tahu nak bagi jawapan apa. Sebabnya dalam fikiran dia cakap betul. Dia bukan cakap olok-olok. Dia kata, walaupun sekarang umur dia dah 20-an, masih lagi dia nampak dengan jelas kalau dia kejam mata, benda tu betul-betul berada dekat kawasan depan rumah nenek dia. Dan pada malam tu juga dia beritahu dengan bapak dia, boleh tak jangan tinggalkan dia orang sekeluarga. Sebabnya kejap lagi makcik dengan pakcik dia dan juga abang-abang sepupu dia akan pergi daripada situ, daripada rumah tu, balik rumah dia orang lah. Dan bila dengar rungutan macam tu, si ayah ni pun rasa macam kesian tengok anak perempuan dia merayu-rayu. Nira merayu-rayu jangan tinggalkan keluarga. Jadi ayah dia berjanji malam ni ayah tak akan pergi kerja. Ayah akan pergi kerja besok. Besok pagi baru ayah akan pergi. Ayah tak akan bertolak malam ni. Lega Nira dengar. Cumanya dia kata kenapa semua orang tak percaya malam tu gelak-gelakkan dia. Apa yang dia nampak? Tapi kisah seram ni bukan berhenti dekat sini aja. Pada satu malam, selang beberapa tahun selepas tu, berlaku lagi satu peristiwa yang membuatkan dia rasa kecut perut dengan rumah tu. Pada waktu tu, semua sepupu saudara mara dia balik. Rumah ni ada dua bahagian. Rumah bawah dengan rumah atas. Jadi dia kata kalau setiap kali dia balik kampung, dia dengan sepupu-sepupu perempuan yang lain akan tidur dekat rumah atas. Selalunya rumah atas ni yang tidur adalah sepupu-sepupu lelaki, abang-abang lah, pangkat abang-abang. Dan juga sepupu perempuan. Cucu-cucu atuk nenek semua tidur dekat rumah atas. Dan adalah pakcik-makcik yang lain. Pada malam tu dia kata keadaan suasananya agak berdebar. Dia tak tahu kenapa dia rasa berdebar pada malam tu. Dia teringat peristiwa yang dia alami beberapa tahun yang lepas. Takkanlah dia nak nampak makcik Rockers lagi malam ni. Walaupun pada waktu tu dia dah mula sekolah rendah, ya, lebih kurang darjah 5, darjah 6. Tapi dia rasa perasaan takut tu masih lagi ada. Dia dengan sepupu-sepupu perempuan dia tidur dekat kawasan yang dekat dengan tingkap. Dengan kata lain, tingkap kampung, dia adalah lot cahaya. Kita tak boleh nampak orang luar. Dia sejenis tingkap nakor, tapi kita boleh nampak kalau ada bayang-bayang orang yang melintas. Pada malam tu dia cuba tidur, lelapkan mata, akhirnya dia terlelap juga. Dalam keadaan cuaca yang sejuk tapi dalam keadaan badan yang panas. Dia cuba tidur dan akhirnya berjaya. Tapi dia tak tahulah kenapa, lebih kurang selepas dia ingatkan dia tidur dah lebih kurang 5-6 minit lah. Sebabnya tiba-tiba dia dengar ada orang ketuk dekat atas kepala dia. Dia tidur dekat rumah kampung. Atas kepala dia adalah dinding papat.
Tiba-tiba dia dengar ada orang ketuk dekat atas kepala dia. Dia mendongak ke atas. Tengok siapa yang ketuk. Waktu tu satu rumah dah gelap. Dah gelap, hanya ada beberapa cahaya, iaitu lampu dapur. Bila dengar ketukan kali pertama, Nira anggap itu adalah cicak ataupun binatang. Dia rasa sebabnya dalam rumah tu ramai orang, kan tak mungkin benda tu akan kacau dia. Dia diam. Selang beberapa minit, benda tu ketuk tapi dalam keadaan yang lebih kuat. Waktu tu dia terus pandang ke arah jam. Rupanya jam 2 pagi. Waktu tu rumah gelap. Ketukan dekat atas kepala dia bertalu-talu. Sampaikan dia rasa sangat terganggu dan terlalu takut. Budak sekolah rendah. Dan dia tak tahu nak buat macam mana. Ketukan semakin kuat, semakin kuat. Akhirnya dia menjerit, panggil mak ayah dia. Mak ayah. Jadi disebabkan jeritan dia tu pecah satu malam. Maksudnya satu malam, malam tu orang semua dengar dia punya jeritan. Mak ayah dia cepat-cepat datang kat tempat kejadian. Jadi mak dia tanya, kenapa tiba-tiba menjerit? Dia beritahu yang ada orang ketuk dekat pintu, dekat atas dinding tempat dia tidur. Jadi tanpa berlengah-lengah, ayah dia terus turun pergi ke rumah bawah. Tiba-tiba dengar pintu rumah terbuka. Mak dia masih lagi dekat sebelah dia. Mak dia ingat ayah dia keluar. Jadi diorang berdua beranak ni diam je lah. Nira dan mak dia diam je. Selang beberapa minit, ayah dia muncul dekat muka pintu. Bukan muka pintu, dekat kawasan tempat Nira tidur. Jadi mak dia tanya, abang keluar ke tadi? Dia cakap, tak, abang tak keluar. Abang cuma tengok-tengok daripada cermin, takut ada orang. Tapi, siapa yang keluar pada malam tu? Tak ada orang pun sebenarnya yang keluar pada malam tu. Tapi Nira dan emak dia dengar, seperti seolah-olah ada pintu yang terbuka. Orang buka pintu, sama ada orang tu masuk atau orang tu keluar. Jadi bapak dia selepas tengok apa yang berlaku, bapak dia ambil air semayang, ambil air wudu dan mulakan solat 2 rakaat. Mungkin solat tu kata Nira untuk melindungi anak dia, berdoa moga-moga anak dia dapat tidur dengan baik. Tapi Nira tak nak lepaskan mak dia, minta mak dia duduk dekat sebelah dia sampai dia tertidur. Dan akhirnya dia pun terjaga selepas subuh masa tu, mak ayah dia dah tak ada dekat situ dan dia malam tu dapat tidur dengan tenang. Yang dia menjadi persoalan sampai sekarang, kenapa dua-dua peristiwa tu tak ada orang lain yang alami, hanya dia seorang. Dan bila dia ceritakan pada orang lain, semua anggap benda tu adalah sesuatu benda yang lucu. Igawan seorang kanak-kanak. Tapi, percayalah, igawan yang macam ni menjadi kesan sampai ke tua. Sampai dia ingat bila-bila peristiwa. Walaupun tidaklah begitu seram, dia cakap, tapi cukuplah buatkan dia takut dengan rumah tu. Sampai sekarang. Lagilah sekarang atuk dengan nenek dia dah meninggal, tak berani dia balik lagi. Dia dengan mak ayah dia memang kalau balik pun tak tidur, dan kalau urusan dah habis, diorang semua balik semula ke Seremban. Kalau cerita yang pertama ni berlaku dekat negeri Melaka, cerita kedua pun di negeri yang sama. Berlaku pada seorang perempuan yang hantarkan cerita kepada abang, namanya Rohana. Berlaku di antara tahun 2018 hingga 2021. Macam mana pengalaman dia terkena satu sihir pemikat. Pada tahun 2018, dia bekerja dekat satu syarikat dekat negeri Melaka. Masa tu dia masih lagi bujang, dia kata. Jadi tak macam manalah nak takdir Allah Ta'ala, kan satu hari dia diperhatikan oleh seseorang lelaki. Tapi abang tak boleh nak beritahu nama untuk menjaga sensitiviti. Dia kata dia berkenalan, dia diperhatikan dengan seorang lelaki. Setiap kali dia balik kerja, dia memang perasan lelaki tu akan ada dekat depan syarikat dia. Mula-mula dia anggap benda tu setakat, budak-budak muda nak tengok kan anak dara. Jadi biarlah, rasa macam tak ada masalah pun. Bukan gatal-gatal, tapi nak bersosial-sosial sikit lah. Itu nak cari jodoh lah kan. Jadi dia ingat benda tu macam biasa je. Dia biarkanlah. Sampailah satu hari, tiba-tiba, waktu dia keluar daripada ofis, keluar dekat pintu utama, ada orang langgar dia. Sampaikan dia hampir terjatuh, berlanggar bahu. Dia ingatkan orang lain, tapi selepas dia sedar, rupanya yang langgar bahu dia adalah lelaki yang selalu memerhatikan dia daripada depan ofis.
Jadi daripada akibat daripada langgar tu, diorang pun berkenal-kenalan lah. Berkenal-kenalan sampailah dia kata dia tahu latar belakang lelaki tu. Dia adalah seorang duda yang mempunyai beberapa orang anak, dia kata. Tapi dia kata dia tak pada pandangan pertama dia rasa macam dia tak suka dengan lelaki tu. Tapi selepas dia terlanggar dengan lelaki tu, setiap malam dia akan mimpi lelaki tu dalam mimpi dia. Dan setiap kali dia mimpi, dia akan dalam mimpi tu seolah-olah diorang berdua kahwin. Dan dia kata bukan kahwin yang duduk atas pelamin, dia kahwin yang ada dekat dalam bilik pengantin. Tapi abang tak boleh nak jelaskan secara lanjut lah, sebab maklumlah benda ni agak sensitif kan. Setiap kali, setiap malam boleh kata dia mimpi-mimpi yang sama. Kahwin dengan lelaki yang sama. Disebabkan terlalu banyak kali mimpi kahwin tu, tiba-tiba bila satu hari tengah dia berborak-borak dengan ayah dia, dia terus cakap dia nak kahwin. Rohana mengaku depan ayah dia, dia nak kahwin. Pada waktu tu ayah dia terkejut. Tak ada hujung, tak ada pangkal, tak ada ribut. Kenapa kau tiba-tiba nak kahwin? Jadi ayah dia pun tanyalah beberapa soalan. Siapakah lelaki yang nak kahwin dengan dia? Jadi selepas berbincang, dia tengok masa tu si ayah ni pun tak naklah menghalang, sebab Rohana pada waktu tu betul-betul rasa nak kahwin. Dia kata kalau dia tak dapat kahwin, dia lebih rela mati. Itu sampai dia punya perasaan nak kahwin dia tu memang tak boleh ditolak-tolak. Jadi dia kata bila dah tengok keadaan macam tu, ayah dia pun beritahu dekat Rohana kalau betul-betul nak kahwin, suruh lelaki tu masuk meminang. Jadi lelaki tu datang masuk meminang. Selepas lelaki tu masuk meminang, setiap benda yang dialami, yang diarahkan oleh lelaki tu, Rohana akan ikut, termasuk jaga 2 orang anak dia. Padahal waktu tu Rohana kata dia tak ada apa-apa ikatan yang sah, masih lagi bertunang, belum sah lagi. Tapi dia rela nak jaga anak-anak, bakal anak-anak tiri dia. Ambil daripada jauh daripada isteri pertama lelaki tadi. Dia sanggup jaga. Tapi benda tu bukan satu benda yang pelik, dia kata. Cumanya, dia terlalu tunduk kepada apa yang si lelaki ni minta, sampaikan benda tu merisaukan ayah dia. Dan setiap kali kalau ayah dia tanya, dia kata lelaki ni kerjanya macam tak menentu. Jadi sebagai seorang ayah, risaulah tengok Rohana ni betul ke nak kahwin dengan lelaki yang macam tak stabil kan, macam tak orang kata macam tak stabil lah kan. Jadi bila ayah dia tanya banyak-banyak soalan tu, dia jadi marah, dia jadi gaduh. Jadi bila tengok keadaan Rohana ni yang agak pelik, ayah dia ni pun panggil lah ustaz untuk berubat. Rupanya dengan kata lain, Rohana dah terkena sihir. Jadi selepas berubat, tiba-tiba habis dia berubat tu, tiba-tiba Rohana dalam keadaan menangis-nangis, dia cakap dengan ayah dia dah tersalah buat pilihan. Dia tak nak kahwin. Saya nak pulangkan cincin ni ya. Rupanya betul Rohana betul-betul kena sihir waktu tu. Dia kata waktu tu Rohana kata dia baru sedar yang selama ni dia dipengaruhi oleh satu kuasa yang dia sendiri tak tahu apa benda. Jadi lelaki tu pun dipanggil, cincin pun dipulangkan. Pada waktu tu berlaku satu pergaduhan yang sangat teruk, sampaikan lelaki tu tolak yang ayah Rohana, sampaikan ayah Rohana tersungkur jatuh. Itu jadikan alasan yang paling kukuh untuk Rohana tolak lelaki ni, tak nak jadi suami dia. Jadi kes tu terputus dekat situ. Sampaikan lelaki tu bagi warning, aku akan datang lagi dalam hidup kau. Rohana rasa risau. Jadi dekat tempat kerja adalah beberapa kawan dia yang tahu tentang cerita ni dan kenalkan dia dengan seorang lagi lelaki. Tapi lelaki kedua ni sangat baik, sangat ramah dan memang menjadi pilihan dia. Cumanya sejak daripada tu berat badan Rohana makin kurang, sampaikan berat badan dia mencecah 39 kilogram, macam berat gula dah. Ringan betul ni. Lepas tu setiap kali dia keluar dengan lelaki tu akan berakhir dengan pergaduhan, siap bertumbuk-tumbuk lagi. Dan setiap malam dia akan mimpi lelaki pertama. Dia mimpi lelaki pertama datang nak buat benda tak baik pada dia. Yelah, boleh faham buat benda tak baik pada dia. Pada satu hari, sewaktu dia bergaduh dekat dalam kereta, dalam perjalanan balik ke rumah dia, lelaki yang kedua ni hantar,
Turun daripada kereta je lepas bergaduh, power dia pergilah daripada situ. Dia nampak ada seorang lelaki dengan badan dia yang gelap tunggu dekat tepi pokok. Pada waktu tu dia tergamam. Ini manusia ke bukan? Tapi bila dia sedar semula, cepat-cepat dia berlari masuk ke rumah. Sedang dia buka pintu, dia perasan benda tu ada dekat belakang dia. Dan bila dia toleh ke arah benda tu, dan benda tu, benda hitam tu, menembusi badan dia, masuk ke dalam rumah. Pada waktu tu Rohana tak boleh nak buat apa-apa. Dia tergamam. Sampaikan mak dia tarik tangan dia suruh masuk. Kenapa berdiri dekat tengah pintu dalam keadaan malam? Sewaktu mak dia tarik masuk, baru dia sedar ada sesuatu yang dah masuk kat rumah. Tapi dia tak tahu macam mana nak ceritakan. Jadi malam tu dia tidur. Sejak daripada malam tu, dia kata setiap malam dia akan nampak lelaki pertama berdiri dekat tepi katil dalam keadaan muka yang menakutkan, muka yang macam terbakar, badan yang macam terbakar, tapi menyerupai lelaki yang pertama tadi. Dan setiap kali nak tidur, dia akan meraung-raung, dia akan menangis, dia tak tahu kenapa. Sampaikan mak ayah dia jadi risau. Kenapa anak dia macam ni? Mimpi memang tiap-tiap malam mimpi lelaki tu datang nak buat benda jahat dekat dia. Jadi selepas berbincang-bincang, akhirnya mak ayah Rohana hantar Rohana ke Johor Bahru. Moga-moga dengan tindakan ini dapatlah membina hidup baru lah. Rohana boleh membina hidup baru. Bila sampai kat Johor, Rohana kata dia lega sangat sebab dekat Johor dia tak mimpi pun lelaki pertama tadi. Dia tak nampak pun lelaki berkulit terbakar yang ada dekat tepi katil setiap malam. Tak ada. Tapi benda tu bertahan 3 hari je. Dekat Johor dia bekerja. Dia bekerja macam biasa, dia dapat kerja kat Johor. Tapi benda tu bertahan 3 hari je. Selepas 3 hari, dia mimpi lagi teruk. Bukan setakat mimpi kahwin. Dia mimpi ular sawa belit badan dia. Dan ular sawa tu seolah-olah nak telan dia. Dan ada kalanya ular sawa tu berwarna hitam dan juga ular sawa tu berwarna kuning. Tapi bukan ular lain, ular sawa. Kalau tak mimpi ular sawa, mimpi dia kahwin. Sampai dia rasa stres gila-gila. Dia bergaduh dengan budak-budak rumah dia. Satu rumah tu. Dia asyiklah bergaduh. Mula-mula budak rumah dia ingat yang dia ni memang jenis panas baran. Setiap kali bergaduh menangis. Setiap kali menangis. Setiap kali bergaduh menangis. Jadi disebabkan keadaan dia dah semakin kurus. Kat tempat kerja selalu bergaduh. Setiap malam menjerit-jerit. Mimpi yang bukan-bukan. Kawan-kawan dia tanya dengan Rohana sebenarnya apa sebenarnya yang Rohana alami. Selepas Rohana cerita, kawan-kawan dia sebagai seorang sahabat panggil ustaz datang rumah. Ustaz tu memang pakar dalam bidang-bidang macam ni. Bidang-bidang sihir menyihir ni lah. Macam mana nak baik pulih. Bila ustaz tu datang, akhirnya ustaz tu berjaya putuskan sihir tu daripada Rohana. Memang betul. Rohana disihir oleh lelaki pertama yang cuba pikat dia tadi. Tapi Alhamdulillah dia kata, sejak daripada tu, peristiwa ni daripada 2018 sampai 2021, macam mana dia dipengaruhi oleh sihir pemikat. Anak jabat sikit sihir pemikat. Dia dipengaruhi sihir pemikat sampai hidup dia huru-hara, hidup dia tak menentu. Tapi Alhamdulillah berkat pertolongan Allah Ta'ala, dia putus daripada sihir tu. Hati-hati. Benda yang berkaitan dengan sihir ni bukan senang nak lepas. Tapi dia perlukan kerjasama. Kita pun kena beramal. Pada masa yang sama kita kena berubat. Barulah benda tu betul-betul terputus. Tolonglah jangan main-main sihir ni. Bukan apa nanti mati kubur sempit. Cerita yang ketiga dihantarkan kepada abang melalui WhatsApp. Yang cerita dekat abang ni namanya orang lain tapi dia minta gunakan nama lain. Kali ni abang gunakan nama Ras. Berlaku pada tahun 2012 dekat Muar Johor. Ras ceritakan bukan pengalaman dia tapi pengalaman abang dia. Pada tahun 2012 dia ada seorang abang. Abang tu masih lagi lah ada sampai sekarang. Cumanya kes ni 2012. Dia kata dia ada seorang abang dia ni abang sulung lah dia kata. Jadi sebagai seorang abang sulung, dia ada sifat yang sangat cekal, sangat berani dan sangat, bukan keras kepala tapi lebih kepada pendiriannya yang tetap. Lain daripada abang.
Walaupun abang anak yang sulung tapi agak seram-seram masuk hutan. Kaki komplain. Tak adalah kaki komplain, tapi berbezalah dengan cerita Ras ni. Dia punya abang ni memang sifat keabangan dia sangat tinggi lah. Jadi dengan kata lain, apa-apa dalam hal keluarga, abang dia akan bertanggungjawab. Cumanya, abang dia ni ada satu sifat, iaitu dia senang terpengaruh dengan kawan dia kalau kawan dia pujuk. Maksudnya bukanlah buat benda-benda yang tak elok. Contohnya lah, teman pergi mancing, abang dia ikut. Lepas tu teman pergi tebang hutan, abang dia ikut. Mana-mana kalau kawan-kawan dia ajak, kawan dia minta tolong, mana-mana benda yang baik, abang dia akan ikut. Pada waktu tu abang dia masih lagi umur 20-an, kata. Jadi dia kata pada satu hari tu, tiba-tiba abang dia diminta untuk teman. Kawan dia minta lah, kawan abang dia minta teman, buang saka. Waktu tu, yang minta tu tolong tu adalah anak seorang ustaz yang terkenal dekat Muar. Dan ustaz ni memang selalu pakar untuk buang-buang putus-putuskan saka ni. Nanti abang pun tak tahu ustaz yang mana, tapi dia kata kat Muar lah, dia kata. Jadi pada satu hari ni, kawan dia datang rumah. Lepas tu tanyalah, dia tanya dengan abang Ras lah, nak tak ikut dia pergi buang barang-barang saka. Jadi abang dia pun minta lah izin dengan mak dia. Mula-mula mak dia tak kasih lah, sebabnya dia kata benda-benda yang berkaitan macam ni kena ada ilmu dalaman yang kuat. Kalau tak kuat nanti takut kita pula yang terpengaruh. Orang tu dah tentu anak ustaz, awak ni bukan anak ustaz. Takut nanti kan orang tu bacaannya, zikirnya bagus, awak pula zikirnya belum tahu lagi kan. Ya, sebab orang tu anak ustaz lah kan, anak ustaz lah tu dididiknya bagus lah kan. Jadi mak dia mula-mula berat hati nak bagi, tapi disebabkan si abang Ras ni mujuk-mujuknya. Bila dah habis pujuk, akhirnya mak dia cakap bolehlah, tak kisahlah. Tapi syaratnya setiap kali balik, maksudnya balik daripada buang benda-benda alah macam tu, sebelum masuk rumah kena baca 3 kul, kena baca ayatul kursi, kena baca selawat Nabi 10 kali, baru boleh masuk rumah. Abang Ras ingat pesanan mak dia, sebab benda ni tak boleh dibuat main-main. Jadi malam tu dia pun ikutlah kawan dia, pergilah buang dekat sungai lah, dekat satu kawasan sungai, buanglah benda-benda saka. Mak dia ingat itu pertama kali dan itulah kali terakhir yang abang dia akan buat macam ni, teman orang pergi buang saka. Rupanya abang dia naik seronok. Bukan sekali, 4 kali abang diikut. Setiap kali si anak ustaz ni nak buang saka, nak buang barang-barang pusaka yang ada saka tu, abang diikut. Dia kata bukanlah dia nampak apa-apa pun, tapi dia rasa macam seronok-seronok je nolong-nolong orang. Nak jadi cerita, pada satu hari, dia diminta untuk teman anak ustaz ni pergi buang barang-barang saka. Tapi kali ni bukan dia berdua yang pergi, berempat. Daripada 4, salah seorang ni jenis yang cakap lepas. Cakap lepas, jenis yang sembrono lah orang kata, jenis yang sembrono. Jadi diorang pun pergilah dekat tempat biasa, sungai tempat dia nak buang barang-barang ni. Jadi selepas syaratnya, dia kata, abang lupa nak beritahu, syaratnya, kata anak ustaz ni, setiap kali aku hanyutkan barang-barang saka ni, selepas aku hanyutkan, semua orang pandang belakang, jangan toleh. Pandang ke depan, jangan toleh ke belakang. Jangan tengok barang-barang yang dibuang. Jangan tengok, terus masuk dalam kereta, boom, pergi. Dia pesan benda yang sama pada hari itu dengan 4 orang kawan dia. Walaupun dia tahu abang Ras ni dah biasa, cuma 2 orang lagi kawan dia ni memang tak biasa ikut. Jadi bila budak berdua yang baru ikut ni dengar, je lah, ngangguk-ngangguk je lah. Okay. Jadi diorang pun pergilah dekat tempat tu. Si anak ustaz ni pun hanyutkanlah barang-barang saka. Selepas dihanyutkan, 3 daripadanya terus pusingkan badan, balik ke kereta. Diorang tak perasan, seorang budak yang sembrono tadi, yang jenis cakap lepas tu, rupanya dia tak pandang ke depan. Dia masih lagi tenung benda yang dihanyutkan tadi. Bila dah sampai dekat kereta, baru yang 3 orang tadi perasan, mana budak tadi? Dia kat mana? Rupanya dia masih lagi tercatuk dekat tepi sungai, tengok barang tu dihanyutkan. Yang anak ustaz ni punyalah marah, dia berlari ke arah budak tu, dia tarik tangan budak tu, heret dia pergi ke kereta. Tapi bila diheret budak tu, muka budak tu dah berubah. Muka budak tu macam nampak benda-benda yang pelik. Jadi dia bawa budak tu masuk dalam kereta,
Budak tu walaupun tak diminta untuk bercakap, dia terus bercakap. Dia cakap, dah lah pukul 1.44 pagi, bunyi apa pula tu, wai. Nak menukul-nukul pun janganlah waktu ni, seram pula rasanya. Siapa pula yang menukul tengah malam? Tenang. Bunyi tukul kan. Tak apa, minta maaf kalau bunyi tukul tu agak mengganggu sikit je. Jadi dia kata, kat mana abang cerita dia? Jadi budak tu pun dimasukkan dekat dalam kereta. Dalam kereta, waktu nak hidupkan kereta, budak tu boleh cakap macam ni. Aku nampak dia orang tengah berpesta dekat atas barang-barang yang kau hanyutkan tadi. Bukan seekor, tapi banyak. Ada gula-gula, ada makcik rockers, ada macam-macam jenis. Ada yang kepala. Waktu tu dia cakap, dia tak diminta pun untuk cakap. Sampaikan yang anak ustaz tu pandang belakang, kau boleh diam tak? Apa yang kau nampak, kau simpan sendiri. Kau jangan cerita kat kita orang. Dan kereta pun terus berjalan. Bila kereta tu berjalan, budak yang tadi nampak tu, dia toleh ke belakang. Sebab dia kata ada bunyi bising kat belakang. Bila dia toleh ke belakang, dia duduk semula. Lepas dia toleh, dia duduk. Dia diam. Dia boleh cakap macam ni. Weh, dia orang semua ikut kereta kita. Hai, kalau abang yang ada dalam kereta tu, abang tolak budak tu. Balik keluar kau. Dia boleh cakap, weh, benda tu ikut kita, weh. Dia ikut dekat belakang kereta. Macam mana keadaan Abang Ras, anak ustaz dan seorang lagi kawan dia, tak kehuru-hara bila dengar macam tu? Jadi, waktu tu diorang berselawat sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Berselawat sama-sama. Berselawat sama-sama. Sampaikan anak ustaz tu hantar setiap orang dekat rumah masing-masing, termasuk Abang Ras. Abang Ras adalah orang yang terakhir dihantar ke rumah. Bila sampai dekat rumah, Abang Ras lupa apa pesanan mak dia. Dia terus masuk dalam rumah. Pada waktu tu lebih daripada pukul 12 malam. Waktu-waktu sekian lah kan. 1.45 malam, 46 malam ni. 46 pagi. Dia pun terus menuju masuk ke dalam rumah. Masuk pintu, kunci, dia terus tidur. Dia terlupa apa yang mak dia pesan. Bila dah tidur tu, tak adalah berlaku apa-apa. Yang kena adalah emak dia orang. Pada pagi yang sama, lebih kurang pukul 4.30, mak dia memang jadi kebiasaan 4.30 akan bangun, buat tahajud, lepas tu pergi kemas-kemaskan dapur untuk buat sarapan, untuk solat subuh. Selepas tu, mak dia bangun 4.30, mak dia buat solat. Bila mak dia buat solat, mak dia pergi ke dapur. Bila mak dia pergi ke dapur, tengah mak dia basuh pinggan, mak dia perasan ada makcik rockers melintas dekat belakang. Pada waktu tu mak dia punyalah terkejut, sampaikan mak dia tersebut Allahu Akbar kuat-kuat. Dia kata mak dia terkejut sangat sampai mak dia cakap macam tu. Dan mak dia sambung basuh pinggan. Mungkin mak dia kata itu bayangan je lah, benda-benda nak dengki kan. Tengah-tengah basuh pinggan, tiba-tiba gula-gula melintas sebelah mak dia. Waktu tu mak dia kata nak gugur jantung. Terkejut, tak boleh nak cakap lah. Dan bila jadi macam tu, mak dia terus berzikir Allahu Akbar sambil basuh pinggan. Dan tak lama lepas tu, tiba-tiba dekat surau ada ayat-ayat suci Quran dipasang. Dengan kata lain, dah nak masuk waktu subuh. Waktu tu barulah mak dia lega. Bila dah besok pagi, benda pertama yang dia buat adalah serang anak dia. Serang anak sulung dia. Mak dia tanya, malam tadi kau pergi mana? Lepas tu dia cakap lah, dia pergi gini. Lepas tu, ada tak kau ikut pesanan mak? Baca ayat suci Quran, baca ayatul kursi, baca selawat Nabi, duduk dekat luar rumah, sampai bacaan-bacaan habis, baru kau masuk. Abang dia cakap, terlupa. Takut sangat, terus masuk. Dia kata, tahu tak, dia kata, mak kena pagi tadi tau, 3 kali sebenarnya, abang lupa cerita. 3 kali mak dikacau dengan benda tu. Itulah malam pagi tu memang kena beletih lah, kena mak dia. Sejak daripada tu si abang ni memang tak berani lagi nak ikut kawan dia pergi buang benda-benda saka. Sebab dia kata benda ni kalau tak kuat jangan berani-berani. Orang tu dah tentu-tentu anak ustaz. Jadi tak adalah apa-apa. Kalau ada apa-apa pun bapaknya ustaz kan, boleh tahu macam mana nak ruqyah. 2 orang kawan dia tadi pun mengalami benda yang sama. Tapi benda tu boleh kata bukan benda yang kekal lah. Dia dengki sekejap-sekejap aja. Tapi yang sekejap-sekejap tu lah kadang-kadang hara kita kan abang, tak nak lah. Dengar bunyi orang menukul tengah-tengah malam. Kalau jiran abang tengok ni minta maaf. Minta maaf sangat-sangat. Bukan nak kutuk, bukan. Cumanya menukul-nukul tengah malam ni kan tak berapa mengganggu. Okey.
Itu adalah 3 cerita yang abang nak sampaikan hari ini. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga-moga jadi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. InsyaAllah lah kan. Jadi terima kasih juga pada yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Oh, sebelum tu, ni betul-betul abang terlupa. Patutnya abang ucapkan benda ni daripada awal abang buat video. Terima kasih sesungguhnya kepada semua yang dah menghantarkan cerita. Pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang sebaya dengan abang yang hantarkan cerita. Abang cuba sampaikan semua pengalaman ni. Moga-moga jadi iktibar dan pengajaran. Moga-moga insyaAllah. Terima kasih sangat-sangat. Abang cuba sampaikan sebaiknya untuk hiburan dan pengajaran semua. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.